السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia 29 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1444 biiznillah ta'ala, kita dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita boleh bersama-sama menunaikan fardu as-siyam semenjak daripada awal hingga kepada akhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahid daripada ayat ni, iaitu bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala waktunya qira'at. Maka hari yang kita duduk ni iaitu hari yang ke-29 ihtimal. Kata malam ini adalah malam Aidil Fitri ataupun tidak. Cuma kalaulah tidak, walitukmilul iddah, adalah kita sempurnakan hari sehingga 30. Tujuannya walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kata kita tu boleh mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia itu hidayahkan kita, boleh sama-sama kita menunaikan akan fardu as-siyam dengan cara sempurna. Wala'allakum tashkurun, dan harapnya kamu itu termasuk daripada golongan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadzat dunia, lagunilah dunia. Tidak ada satu perkara yang tetap, hingga amalan kita pun tak tetap juga. Kita bekerja mari, ia akan ada hari persudahan. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang sabit daripada baginda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiras sabil. Mengadakan ataupun jadi munduk dalam dunia ni ka'annaka gharib, seolah orang yang kita nak duduk tak tetap, ataupun 'abiras sabil. Anak 'abiras sabil ni mana orang musafir, berhenti di pasar, di basah-basah, berhenti hujan sebentar. Apabila hujan tu sudah ataupun serak bahasa kita ni, maka kita akan pindah pula.
Lagu inilah dunia Allah Subhanahu wa taala jadi. Dalam keadaan yang kita sebagai manusia, orang yang beriman kena faham dalam masalah ini. Kerana tiap-tiap perkara kena ada kesudahan, kena adanya perkara yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu ayat yang kita akan dengar sebagai khitam surah Al-Furqan pada pagi ini biiznillah taala, Tuhan kata ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Sebagai balasan ibadur rahman dan perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai ibadur rahman, yakni gapakah ulaik? Mereka itu, yakni mereka yang bersifat dengan ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila akhiril ayat, sehingga akhir daripada ayat tu, barang siapa yang boleh amal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala royak dan cerita dalam Quran dengan cara terang, ulaik, mereka itu yujzaunal ghurfata. Yujzaun makna dibalaskan. Bila ya Allah? Ayyawal qiyamah, hari akhirat nanti. Akhirat ni bila nak berlaku? Akhirat ni apabila kita itu sampai ajal, maka itulah akhirat bagi kita. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebeda dalam hadis, ia kata idza matal insan faqad qamat qiyamatuhu. Apabila meninggalnya seorang manusia daripada ini dunia, maka menempati dia menujukan kepada alam al-akhirah. Dengan sebab itulah mula-mula al-akhirah, yakni alam al-barzakhiyah, alam barzakh. Inna al-qabra awwalu manazil akhirah. Sebagai Uthman ibn Affan dia kata, sesungguhnya kubur itu adalah awal-awal pintu kita nak masuk pada negeri akhirat. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam hendaklah kita faham kata tujuan yang Allah Ta'ala mengadakan kita supaya mengabdikan diri kita kepadanya. Kita senantiasa ada dengar ayat Quran, cuma kita terasa sera masuk dalam hati supaya kata kita tahu tujuan. Kita mari duduk dah dunia ni, kita tahu tujuan. Bulan Ramadan mari, seolah kata kita nak kenal dengan dia, nak rapat dengan dia, nak sayang dengan dia, ya nak pergi dah. Ya lagu itulah dunia kita ni. Ya tak tetap gapo sekarang pun. Sebab itulah kita nak letak hati, nak menentu hati, nak koci hati, paku hati dengan cara sungguh. Tak ada dalam dunia. Dalam dunia ni benda yang zawal, makna kata benda yang tak kekal. Hingga gapo-gapo apa diri kita pun tak kekalnya kata ke hak lain. Dengan sebab itu Allah Ta'ala ni ia nak bawa kita tu tubik pada dunia, nak pergi ke mana? Ni nak pergi sini. Yujzaunal ghurfatah. Kalimah al-ghurfatah di situ dengan ittifaq ahli tafsir bermakna al-jannah, iaitu syurga. Al-jannah iaitu umur kita hak asal. Umur kita hak asal iaitu al-jannah, syurga. Lepas tu kemudian Islam hari ni nak bawa kita kelik situ semula. Sesat banyak mana manusia nak kelik, tak kuasa nak kelik pada umur dia hak asal. Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. So kita tadi itu kena menyata dalam masalah ni. Dan kita tadi itu kena faham daripada Tuhan, cara kita nak kelik ke syurga ni tak boleh faham lain, kena faham daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah dinamakan ghurfata? Ghurfah di sini ni berkatanya Sa'id ibn Jubair, Dhahhak dan As-Suddi. Baca As-Suddi, bukan baca Siddi ataupun Saddi, As-Suddi. Dalam itu ahli tafsir ni, iaitu dia kata Allah Ta'ala menamakan ghurfata di situ tu lirtifa'iha, kerana tinggi, makanah dia tinggi. Tinggi, orang nak boleh masuk syurga ni tinggi, bukan genah-genah. Maqam dia tinggi, orang boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita boleh masuk ya Allah? Ni hak Tuhan raya, bima sabartum.
dengan perkara bima sabaru, dengan perkara yang kita sabar. Sabar ni maknanya habsun nafs, suruh kita sekatkan berik diri kita ui makan. Sabar di atas gapo ratik ada beberapa maqam. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala syarah maqamus sabr di dalam satu kitab nama Madarijus Salikin fi bayani maqami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab ni adalah kitab nak betulkan jiwa seseorang manusia, nak terasa rapat dengan Tuhan, nak manis di dalam amal ibadah dan iman kita kepada Allah. Dia kata as-sabr maqamuhu kathir, banyak. Tama sampai nak ayat kesimpulan, sabar tadi itu as-sabru ala ta'ah. Sabar di atas at-ta'ah. Sabar atas ta'ah lagu mana? Diri manusia kita ni dia nak bawakan kepada benda-benda yang menyenggah akan ajaran Allah. Tuhan raya innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Diri kita ni ia nak cenderung kepada benda tak molek semua. Apabila gitu kita nak sabar wa amal ibadat ni at-taah ni makna lagu mana? Makna kita iqamatun nafs ala hududillah. Seolah kata kita tetapkan diri kita di atas suruh Tuhan. Seumpama kita nak bangun sembahyang, nak baca Quran, nak berzikir, nak baca buku, nak murajaah, nak tu nak ni, berat berasa. Berasa lenguh situ, berasa sakit kepala sini, berasa puah situ. Berasa segala-gala berasa. Maka kita iqamah juga diri kita. Kita usaha juga, bangun juga. Itu panggil as-sabr ala ta'ah. Sabar di atas ta'ah. Bukan mana apabila kita nak ta'at, kita buat dengan saja-sajalah. Bukan lagu tu. Kena sabar di atas ta'at. Kemudian kita nak ista'inu bis sabri was salah. Suruh kita itu minta pertolongan. Ada asbab cara kita nak ta'at tadi itu hak besar sekali, iaitu kena jagakan waktu as-salah dan jaganya perkara-perkara yang Tuhan itu suruhkan kita. Itu mana as-sabru ala ta'ah. Yang kedua as-sabru ala al-ma'siyah. Sabar di atas maksiat. Maksiat ni makna kata perkara yang nak tarikkan kita nak wilawa Tuhan. Mula-mula sekali manusia tak selawai Tuhan cuma dah asuk daripada syaitanir rajim. Fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dia macam cocok situ. Syaitan ni dia menghiaskan bagi tu ada tu Hawa royak kepada dua orang ni sebagai orang baru. Kata Tuhan tak larang mung daripada pokok kayu ni, malaikat takut mung tu jadi pangkat tinggi naik sampai pangkat malaikat ataupun mung kekal duduk dalam syurga ni selama-lama. Sifat manusia ni dia nak naik tamneng, nak akak tamneng, we naik semua, we naik pangkat semua. Tu sifat manusia. Pia-pia benar lagu tu. Yang kedua nak we kongdam, nak we tetap semua, nak we tetap duk sihat semua ke, we senil semua ke, ada duit semua ke, gapo nak tetap. Dua ni kalau kena sudah manusia. Lalu syaitan ni dia tahu, iblis ni dia tahu dengan khibrah, dengan ilmu dia macam cocok situ. Apabila cocok situ, lagu mana jadi? Wa asa Adam rabbahu faghawa. Lawannya tu ada akan perintah Tuhan, maka jadilah binasa dia. Binasa di situ anda kena keluar tubik daripada syurga. Maksiat daripada lafasa tu lawe-lawe. Maka kita ni nak sabar di atas tak sewi lawe Tuhan ni, kena sabar juga. Sebab kita manusia ni Tuhan wi tiga perkara. Al-aql, akal fikiran, asy-syahawat dan syahawat. Syahawat ni mana kan? Mana nafsu kita. Lepas daripada tu adanya an-nafs, diri hidup pada kita. Maka kita sebagai manusia duduk dalam ni, duduk dalam tiga ni. Ada binatang tuhawinya syahwat dan nafs hidup kepada dia. Akal Tuhan tak beri. Malaikat akal ghaziyah. Akal ia pesi ke asli ya, tapi akal tak boleh nak buat beza di antara al-halal wal haram. Ataupun al-khair wasyarr, kebaikan atau kejahatan. Lembu tak faham tu, azakumullah. Manusia boleh faham. Dan malaikat ni tuhawi al-aqlu wan nafs.
maknawi akal fikiran dan hidup pe. Nafsu Tuhan tak bubuh. Sebab Tuhan kata la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini malaikat tak lawan Tuhan. Ya buat apa hak Tuhan buat. Kita sebagai manusia bukan balas tu. Ada silap, ada salah, ada tu ada ni, maka kita nak taat kepada Tuhan, sabar kepada tu kerana Tuhan ni untuk nak jagakan kita daripada maksiat, kena gigi juga. Bukan makna kata kita nak buat seni-seni tak nampak, aja berasa naik, berasa tu, berasa ni. Kena gigi. Terutama suasana yang kita duduk di dalam negara kita dan sebagainya, tengok hak tu, tengok hak ni, tengok hak tu, hak ni. Masya-Allah. Ya, tu kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang ketiga baru nak dapat syurga ni. Sabar yang ketiga apa? As-sabru 'alal ibtila. Sabar di atas cubaan Allah Subhanahu wa taala. Kena sabar. Cubaan Tuhan ni cerak dalam dunia ni tak lepas. Sebab apa? Sebab Tuhan ni dia kata dah dalam Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَحَسِبَ النَّاسِ, kira ke oleh manusia. An-nas di situ tu makna kata orang yang beriman dah. Ayyaqulu amanna, dia kata ya ni orang beriman. Aku ni orang beriman, aku ni orang gitu, aku ni orang gini. Ayyutraku, Tuhan nak tinggal dia kata lagu tu. Saja-saja gitu. Lah, Tuhan tak tinggal lagu tu. Ayyuftanu, Tuhan akan ibtilakan dia. Soalan kata cobakan dia. Coba dengan apa? Terkadang Tuhan coba dengan harta. Terkadang Tuhan coba dengan ilmu pengetahuan. Terkadang Tuhan coba dengan janguk dan muda kita, kekuatan. Terkadang Tuhan coba kita dengan amal kita. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sabit pada baginda, La tazalu qadamu abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki kita ni tak akan boleh gerak daripada pihak pada setempat nak menuju pada al-jannah. Malaikat kena soal 4 perkara. An umrihi fima afnah, daripada umur dia gunalah mana. Habis umur dia ni guna gapo atik. Wa an syababihi fima ablah, daripada muda dia guna balah mana muda dia. Wa an malihi fima min aina iktasabta wa fima anfaq, daripada mana harta kita dapat dan daripada jalan mana kita infak, kita belanja. Wa an ilmihi fima amila bihi, dan daripada ilmu yang dia itu beramal dengannya. Tuhan coba manusia dalam 4 ni. Coba dengan umur, coba dengan muda, coba dengan harta benda, coba dengan ilmu pengetahuan. Semua tadi itu ada dalam cobaan belaka. Orang alim besar terkadang Tuhan coba dengan dia, coba nak tengok atau nak royak supaya aku kata kedak. Terkadangnya royak lagu lain, terkadang halal hukum tu haram, haram hukum tu halal, kena jatuh, biasa jatuh situ. Orang ada harta banyak, Tuhan coba tengok, nak tengok tak, nak uwi ke tak jalan ni Tuhan ni. Allahu akbar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak dapat makam albir, makam jannah tinggi itu, malaikat kita belanja benda hak kita kasih. Allah. Benda hak kita kasih, baju hak kita kasih ni, kalau dia minta ni kita nak uwi ke tak masalah. Payah tu, bukan mudah. Masa saya duduk luar negara, orang nak amal dengan ining ni sampai kaki gigi, ya ada kereta sutet tu. Kemudian dia pergi di satu jamiah, dia kata ambil lah kereta aku ni, aku nak wakafkan di masjid ni untuk nak guna cara-cara agama. Lepas tu muka dia seolah kata nak wisnyum. Lepas kita tanya tak ada kereta lain ada lagi, kita tak ada dah. Cuma aku nak amal ni, nak masuk dalam lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah, bukan mudah makam itu. Supaya nak kata kita ni seumpama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud apabila dia tadi itu baca ayat Quran, baca surah An-Nur, wa fa idza qila lahum irji'u farji'u huwa azka lakum. Gi di rumah orang gah pintu 3 kali. Orang isteri kata itu suami tak ada, keliklah dulu, kalau kelik tu lebih baik padamu. Ya gi lagu tu, ya gi gah pintu.
kamar dia ya klik. Kamar dia tak boleh masuk rumah ya klik. Orang tanya tu, ya Abah Abdul Rahman, buat apa buat lagu ni? Kerana aku nak beramal dengan apa Tuhan raya. Abdullah bin Abbas pergi di pasar-pasar, pergi di kedai, tak buat duit sekut habuk. Macam mana nak masuk kedai? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa dia kata dengan doa tu, Tuhan balaskan 1000 kebaikan apung daripada dia 1000 kejahatan. Ya pergi di kedai dia buat lagu tu. Orang tanya, kata mu tak nak mari beli kali itu Abdullah bin Abbas mari buat apa? Aku mari kerana nak beramal dengan apa hak Nabi royak, dia kata. Ni kita nak hajar, nak wipah kata kena ada cuba. Pasti kena ada cuba. Ilmu pengetahuan, harta benda, jangok kita bersama. Kekuatan kita, masuk kekuatan ulama syarah, kekuatan rain kita ni, hak kita dah segar molek ni, buat apa tu? Dah buat gapo tu? Tanya diri kita, kau masuk dah segar ni buat gapo tu? Terkadang kita dah buat benda sia-sia. Buat benda-benda sia-sia tu, apa nama, kita kena soal depan Tuhan, susah nak jawab. Ingatlah kita hak duk royak ni bukan pedah kelik pada amal sore. Semua kita kena pakai belaka. Sebab ajaran ni bukan ajaran hak kecil amal, ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umur kita kita guna belah mana? Hari ni hari akhir ni, hari akhir fasta'id ad-du'a. Hari ni salafus salih banyak kelah lepas daripada asar kat langit duk gini. Tak lagi kanu. Doa kepada Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa du'a'ana kaza kaza. Lagu tu cara lagu. Kita sebagai umat Islam, umat yang aman. Adanya bukan cakap pe saja. Tuhan marah kita cakap saja. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kecek apa? Kita orang beriman kecek saja, tak jadi tepuk juga meja. Nak kecek hak lain tu tak apalah. Tetapi kalau nak tepuk meja saja, tak ada kerja apa, tak ada buah tangan ke apa, lah bukan lagu tu. Orang Islam bukan lagu tu. Sebab tu Tuhan kata bima sabaru, dengan apa yang mereka itu sabar. Kena sabar. Tak ada orang tak kena sabar, semua kena sabar belaka. Jadi kita tengok tu demo tu senang, senang demo tu lah. Terkadang kalau kita jadi dia tu, kita boleh nak tahammal ke tak, boleh kita nak tanggung ke tak amanah hak Tuhan wi kita. Terkadang tak. Hendaklah kita berasa syukur apa yang Allah Taala wikan kita. Apabila kita berasa kata alhamdulillah ala kulli hal hak Tuhan wi kita, la azidannakum, Tuhan tambah kita tasbih. Kemudian bima sabaru ay ala qiyami dzalik, ala qiyami bidzalik, kena berdiri, kena kita mengusahakan perkara tersebut. Wa yulaqawna fiha, apa makna wa yulaqawna fiha? Dan Allah Subhanahu wa taala tadi itu akan sebutkan kita di dalam syurga tadi itu, sebut apa nama? Tahiyatan wa salama. Makna sebut dalam syurga tadi tu dengan kehormatan dan kesejahteraan. Hak ni hak manusia kita nak. Hari ni benda yang masuk telinga kita membawa pada hati kita tak tenang sebab perkataan bukan salaman dan tahiyatan. Manusia kita nak pada benda lagu ni, nak sungguh-sungguh. Sebab orang kita apabila dia dengar benda seni masuk di dalam telinga dia, seni. Dan apabila perkataan yang seni masuk dalam tubuh manusia, manusia akan tenang hati. Apabila tenangkan hati, maka membawakan kepada jasad tu tenang belaka. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata dalam hadis sabit kita senantiasa dengar, wa inna fi jasadi ahadikum mudghah idza saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Ada satu ketul daripada di dalam tubuh manusia itu, kalau dia jadi molek maka molek segala anggota, kalau dia tak molek maka tak molek segala anggota. Gapo nama tu? Al-qalb. Hati ni ulama bagi dua, min jihatil ma'nawi, min jihatil hissi. Daripada benda hak maknawi, benda makan roh. Hati kita ni apabila kita sebut Allah Taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila kita dengar ayat Quran jadi tambah iman dan kita gagah lagi gantung di atas Tuhan dan sebagainya. Lagu tu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kata kita mengingati Allah Ta'ala tu menenangkan hati, menyenangkan hati, mentetapkan hati kita.
Banyak daripada hak tu kita kira balik maknawi. Balik maknawi, benda yang kita terasa di dalam hati. Ada apa balik hissi? Hissi ni mana lagu mana? Apa nama? Kanten kong huacai. Cara bergeraknya hati tadi itu juga berhajat pada percakapan yang tayyibat, cakapan hak molek-molek. Nawi hati kita tu jadi tenang supaya orang anak cucu dia sejuk mata tengok, isteri dia orang yang salihah, nah apa nama jiran dia orang salih, orang salihah, keluarga dia, kampung dia daripada kampung yang ahli takwa dan sebagainya. Lagu mana orang lagu tu? Hidup pada dengan cara tenang, suka, senyum, gapo, tidak ada hasab deki gi mari, tidak adanya jadi nak mengupak gi mari, tuduh gi mari, tak ada. Buat apa? Kerana dia tenang balik hati hissi. Pas jalan ni darah kita di dalam hati, kalaulah kita dapat benda lagu tu, kita tenang, segar, tengok muka merah nyala tu nampak segar, tapak tangan nampak merah gapo, nampak cergah dalam kerja nampak gitu, nampak gini. Semua tadi itu mari sini. Mari daripada mana? Mari daripada kata wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Ini tu herayat dalam syurga. Tapi ulama kata man lam yadkhulil aljannata dunya lam yadkhulil jannatal akhirah. Siapa dia tak masuk syurga dunia, maka orang ni tak sudah harap nak masuk syurga akhirat. Dengan sebab itu syurga dunia ni gapo dia? Kalamut tayyib, perkataan yang menyenangkan hati seseorang. Dengan sebab itu kita pada akhir Ramadan, akhir hari ni la'allah gitulah, kita harap-harap gitulah. Tapi kalau tak ada apa, tak ada masalah. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. 30 hari tak ada masalah kita. Muka mari 29 hari dah. Cuma nak ayat kata siap sedia kita hari ni, iaitu hari yang terakhir. Kemudian wa apa nama yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Pahdok lagu mana dalam ni? Sebentar-sebentar seumpama kita duduk dalam dunia gi patah 2 malam, 3 malam betul kelik pula. Kalau lagu mana kaki Mekah 45 hari, 45 hari betul kelik pula. Kerja penat pula kalah mana dalam syurga insya. La khalidina fiha. Kekalnya mereka itu di dalamnya. Ya Allah. Kekal di mana lagu mana? Ai muqimina fiha la khuruja minha abada. Tetap duduk dalam tu tak keluar dah. Tetap duduk dalam tu tak keluar rupa. Cuba kita khayal tengok. Kita pergi tempat seni, tempat tidak ada kesusahan, boleh tengok dengan cara molek, tengok dengan cara molek, nyawa masuk rasa sedap, dengar perkataan yang jadi tak serabutkan kita, dan udara apa sederhana. Cuba kita khayal kalau kita duduk situ nak pelik tak sigikan. Tapi dunia yang kena kelik sedap cara mana pun kena kelik. Tetapi akhirat tu hawi lagu tu. Pahak tu kita rakyat tu tak boleh kita nak banding. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakyat dalam hadis sahih, hadis hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala qala li ibadihi addattu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Benda manusia tak kelitah dalam mata dia, tak biasa dengar dengan telinga, tak biasa kelitah dalam hati. Tuhan nak uwi berlipat ganda. Sebab tu dia kata waladaina mazid. Di sisi aku tu tambah atas lagi. Sehingga kalau kita baca wasful jannah fil Quran, sifat syurga dalam Quran ni, tiap-tiap hari tu tambah semua. Tambah. Ahli neraka tu hewan turun semua. Hari ni banyak ning seksa esok teruk lagi. Sebab tu yang minta yukhaffif 'anna yawman minal azab. Ya Allah, hei malaikat Zabaniyah, mu minta pada Tuhan mung tadi itu, we aku berhenti sehari pada dah dalam syurga. Itu dalam dengan kau sehari daripada seksa Tuhan tak wi. Sebab tu iman kita, iman Allah bil iman, iman kita, Islam kita, ihsan kita, tauhid kita, wa malak. Benda ni adalah asas bagi kita. Kemudian Tuhan kata khalidina fiha, kekalnya mereka itu hasunat mustaqarran wa muqama. Allah kekal. Lepas tu soal lagi hasunat mustaqarra, apa mana? Tempat tinggal yang baik. Kekal. Lepas tu tempat tinggal hak molek pula.
Rumah besar tak bersih pula. Cuci pula, tenir pula, udara sedap pula. Kalau lah rumah besar tapi tak cuci, udara tak molek, pasal nak bergalih cepat-cepat. Tak sedok juga kita pun. Juga dalam syurga esok. Dalam syurga yang kekal, kama dia tu hewat jadi tepat tu jadi molek. Tu mana hasunat mustaqarran. Mustaqar mana tempat kediaman. Wa muqama tempat duduk. Tu tak dua sini, tempat kediaman, tempat duduk, semua ni molek belaka. Tu mana hasunat mustaqarran wa muqama. Lepas tu ayat akhir, qul ma ya'ba'u bikum, kata olehmu ya Rasulullah, ma ya'ba'u bikum, Allah Subhanahu wa taala tak peduli kepada kita sangat, dia kata. Laula du'aukum, kalaulah tidak dengan seruan-seruan kamu. Yakni katanya ahli tafsir di sini, yakni Allah Taala itu la yubali. Allah Taala itu tak wak kira, tak peduli. Wala yukthir bikum idza lam ta'buduhu. Allah Taala tak ada heran kepada kita, tak ada nak kepada kita kalaulah kita tak mendekati Tuhan. Sebab itulah Tuhan ya sebagai Tuhan. Ya bukan manusia, bukan makhluk. Kalau makhluk kita ni, kalau kita tak bakat sanjung dia jatuh. Sebab tu ya kacau nak tak krisi dia tu, nak buat lagu mana, tuku 3 tak ada lagi. Nak buat lagu mana, nak tanah tu tanah ni tanah tu. Sebab ia tahu dengan cara yakin kalaulah manusia tak akal manusia jatuh. Tapi Tuhan, fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Kalau puak mengkufur semua milik aku langit bumi tu, dan kamu kena kembali kepada aku. Itu makna kata qul ma ya'ba'u bikum. Tuhan tak kira kita, Tuhan tak peduli kita. Seolah kata Tuhan ni tak ada nak kali daripada kita. Sebab tu jangan silap faham. Aku kalau tak ibadat pada Tuhan, Tuhan ni jadi kurang. Ada setengah-setengah yang kata benar aku hari ni. Sebab apa? Islam moden kita dah pergi kok Malaysia, kok mana, dan bukan Malaysia sekarang, ada orang Arab pun jaga juga, jadi juga. Panggil Islam moden. Hari ni aku boleh mengatasi Tuhan. Buat apa? Tak semaya, dia kata. Tuhan kanak nak semaya tapi aku tak semaya. Tuhan kanak nak puasa tapi aku tak puasa. Benar aku, dia kata. Ya tak sempurna manusia sampai situ dah hari ni. Kita orang duduk sini ni terkadang kita tak lagi gelomok dengan puak-puak tu. Alhamdulillah dah iman kita tak penuh. Tapi kat orang yang nak jadi ahli tadi tu yang nak pergi tengok, sebab puak tu ya fly virus sama, waktu baik sama benda-benda hak pesing pelak-pelak dia tu. Lepas tu dalam telefon ni pula, Allah, anak-anak muda kita terkadang tak ada nak kira tadi tu, terlekat dengan apa nama jai-jai dia, mata kain dia, pukat-pukat dia duk situ. Sebab tu budak-budak Arab lah ni enggak tak tahu gapo dah, kroek-kroek tak meruriang tak tahu. Tu hak Arab. Lepas tu hak kita ni pun lah mana tengok, tanya rukun iman, pernah tanya rukun imannya mana? Rukun iman dah 3 dia kata. Boleh puasa boleh apa? Boleh puasa boleh 3 tak kata. Ada ke? Nyanyi kepada orang tua kita ni. Lepas tu ustaz-ustaz pun nyanyi juga. Jadi lagu tu lah. Tak apalah kita kata. Kemudian qul ma ya'ba'u bikum rabbi, Tuhan bagi aku. Nabi lah kata di sini ni, laula du'aukum, kalulah kamu itu tak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di sini bermakna al-ibadah. Doa-doa ni al-ibadah. Sebab tu Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa-doa iaitu ibadat. Ada pun ad-du'a mukhul ibadah, tu riwayat dhaif. Kita ada dengar tu doa adalah otak bagi ibadat. Hak tu riwayat dhaif. Tapi tak apalah, kalulah selama mana ya duk wah bayangi hadis hak sahih. Orang panggil naik darajat dia hasan li ghairihi. Kemudian gapo Tuhan nak ayat di sini? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum. Apa makna faqad kadzdzabtum? Maka sesungguhnya telah bakit dusta oleh kamu ayyuhal kafirun. Orang-orang tak beriman. Orang kafir ni dia tak beriman dengan Tuhan. Sebab apa? Dia tak nampak akhirat. Kita kalau pergi di China, apa orang Cina tu, dia tahu kita puasa. Sebab dia tak puasa boleh ke apa? Wak dia ni panggil syuyu'iyah komunis. Komunis ni dia tak nampak akhirat. Hingga sikit ya demokrasi ni, hingga sikit. Demokrasi ni mana apa nama apa yang kata
Prajatipatai ni hingga sikit. Soal lagi diktatoriah ni padatkan 2, 3, 4 tadi tu Islam tolak belakang tu. Cuma hak dekat sikit dengan kita apa nama? Demokrasi. Prajatipatai dekat sikit. Cuma kalaulah kita faham demokrasi ni mana? Hukmu sya' li sya'bin. Hukum manusia kepada manusia. Sebab tu kita tengok terkadang kena orang kita ada jugalah duk di dalam berlaman, duk dalam sapa, duk dalam gapo untuk nak jaga tengok tempat nak retak dah cetamanun ke hukum di mana tu kena duk jaga. Ni terkadang nak halal benda hak pasal zahir-zahir tadi tu puak ni duk tahan tu. Nak kata 100% Islam tak juga. Cuma kalau nak kira dengan syuyu'iyah ataupun diktatoriah lebih baik hak ni. Lebih baik hak ni. Walaupun semua tadi itu kalau nak kira dengan Islam jauh. Cuma dalam Islam kita ada satu kaedah irtikab akhaffud dararain. Ambil benda lebih ringan daripada dua berat belaka. Ni cara kita, hei pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, faham molek dah masalah ni supaya kata kita ni tak menghalal hukum Tuhan hak Tuhan haram, tak mengharam hukum Tuhan hak Tuhan halal. Jangan buat lagu tu. Siapa menghalal hukum Tuhan dengan pegangnya dia benda hak Tuhan haram, maka jatuh agama. Siapa dia mengharam hukum hak Tuhan halal dengan pegangnya dia, maka orang jatuh agama. Sekali pun dia tak kerja. Jangan kita buat mudah dan masalah. Sebab itulah ilmu kita kena ada. Ilmu pengetahuan tu kena ada. Jangan kita lucu daripada ilmu. Terkadang kalau kita lucu, rugilah kita hidup dunia. Sementara ni rugi. Tak ada pihak nak kekal atas muka bumi ni. Tak ada pihak nak kekal atas muka bumi ni. Baik. Kemudian fasawfa yakunu lizama. Selagi mereka itu akan boleh tahulah bakit dusta mereka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala ni boleh tahu. Sebab Tuhan ia akan we tengok belaka. Bila Tuhan nak we tengok hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sehingga datang kepada dia kematian sudah pejam mata dia kata qala rabbirji'un. Hei Tuhan kembalilah klik kepada dunia semula. Ha ni. Fasawfa yakunu lizama. Kalimah lizama tadi itu iaitu kekal. Selagi akan mereka itu tahu kata seksa yang kekal itulah mana, nanti tengok hari mati dia. Manusia kita siapakah tak tahu gapo dia tu siapakah mati pun dia heret ikut lain dah hari ni. Dia tak kena takut dengan mati. Mati ni bukan makna tepat sudah. Ai nak serupa dengan kita. Cuma kita kena mari pula ke ini dunia. Banyak tu orang-orang Melayu kita hak tak ngaji agama duk faham balah tu. Lepas tu apabila orang pergi beki dia kata tukความเชื่อ ถ้าเราไม่เชื่อไม่ผิดแต่อย่าลบหลู่dia kata. Tiap-tiap pegang ni tak tiap-tiap pegang ni kalau kita tak percaya janganlah kita melekehkan menghinakan. Allah, tu hak kelubung tu pakai kelubung lagu ni. Hak duk ngaji di mahalai dah tu hak apa yang kata panyacun dah tu. Allah dunia ni bukan lagu tu hai adik. Lagu mana? Dunia ni darul fana, bukan seumpama agama lain ada ayat darul baqa, tempat kekal. Apabila mati, tubik roh kita masuk dalam roh orang lain pula. Masuk pada roh muka lain pula. Mari ke ini dunia. Ini orang panggil aqidatut tanasukhil arwah. Akidah Hindu, bukan akidah Muslimin. Kita kena tanya peluk fan kepada anak cucu kita, anak muda kita, ustaz-ustaz terutama, guru-guru, ayah dan ibu, abang dan apa nama saudara Islam, peluk fan molek. Hadhihi hayatud dunya fana, dunia ni akan binasa. Wa yaumal qiyamah, hari akhirat esok, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Apabila sunat sesekala disiupkan, hancur habis licin. Habis licin, tak ada tinggal gapo sekarang. Tak mari dah ini dunia, tak mari dah. Ajaran hak tu bukan ajaran Islam, ajaran tak memakai dengan akal fikir. Allah dalam kita hidup pening ada 5 Allah. Ayuhal muslimun ada 5 Allah. Allah arwah belakang atas tu ada, Allah perut ibu kita, Allah dunia kita duduk sekarang. Lagi akan masuk Allah barzah, Allah kubur, lepas ada tu Allah
al-akhirah. Al-akhirat inilah tempat darul baqa. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya akhirat itu adalah tempat yang hidup kita sejati tak mati, kekal abadi, iaitu al-akhirat, jikalau kamu itu tahu. Tapi golek tak tahu. Walakinna aktsarakum la ya'qilun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Banyak daripada manusia tak tahu. Apabila tak tahu ni bahaya. Kita sebagai orang Islam boleh dengar Quran pagi-pagi, boleh dengarnya ajaran Tuhan nak minggu, nak hari Jumaat. Oh, untungnya mana? Untung banyak mana kita. Fashkurullah. Suruh kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kata fasaufa yakunu lizama. Tapi Tuhan guna saufa, lagi jauh lagi. Boleh tahulah bila tu hari kiamat nanti. Tapi kita jangan tunggu. Fasta'id li hadzal yaum. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh orang, mata al-qiyamah, bila hari kiamat ya Rasulullah, bila hari kiamat? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, maza addattum li hadzal yaum, mujadah apa hari itu? Kiamat tu datang mari cerak. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Datang hari kiamat dengan tidak kita hendak gaduh, tapi kita cedek apa hari itu. Hak penting kali kita cedek kepada hari kiamat ni qalbun salim. Qalbul salim ni makna kata hati yang bersih. Situlah pada jelasah yang akhir ni, mudah-mudahan perkara ni ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ni jangan terlupa nafs, sama-sama saudara kita yang mari iktikaf di sini, kita pegang kejap ikat silatul arham, silatul ukhwatil muslimin, ikhwah kita, saudara kita, kejap ziarah pula lepas badan ni dan sebagainya yang lucu gitu. Kerana di sini ni adalah madrasah tarbiyah untuk nak mentepakan kita, nak pakainya umur pula 11 bulan supaya Allah Subhanahu wa taala menerimakan baik kepada kita. Kita tak boleh akan masuk syurga, Nabi kata hatta tahabu, sehingga kita kasih sayang satu sama lain. Apabila kita kasih sayang satu sama lain, itulah nak menunjukkan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlupa doa kita kepada ikhwah kita di Syria, di Syam, di Palestin dan sebagainya. Kita kena berdoa. Hak lain tadi itu kita buatlah sekadar mana kita mampu, tapi hak besar sekali silahul mukmin ad-du'a. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala selamatkan mereka. Mereka tengah-tengah kena cuba teruk. Kena cuba teruk, lebih teruk pada kita, teruk berlipat ganda. Api mereka, cuba dengan api, rutuh rumah, bina air dan sebagainya, tak ada tempat kediaman, pamus karela ni pun sejuk pula. Inilah perkara-perkara yang kita kena wasa sedar. Dan orang yang pegang amanah umat Islam, pegang amanah molek, hak nak pegang duit lagi, nak pegang gapo pegang lagi, tapi wisapa amanah itu kepada tangi orang yang sesuai, muhtajin, orang-orang yang berhajat kepada benda-benda pertolongan itu wisapa. Itulah amanah Allah Subhanahu wa taala yang kita itu kena pikul dan kita kena pakat kerja supaya kata kita dapat berjaya bersama-sama. Maka pada akhir jilsah ni, kalau ada silap salah kok mana, harapkan ampun, harapkan maaf lah biiznillah taala. InsyaAllah kalau ada pula kok mana, kita akan berjumpa pula di ruangan yang lain-lain pula. Kita terima kasih kepada Tuan Imam kita, ahli jawab Darul Muhajirin, dan semua HK kita dan ikhwah kita yang sudi ambilnya fursah peluang untuk sama-sama kita tukar ilmu pengetahuan di dalam masjid ini semenjak daripada awal, daripada malam i'tikaf sehingga ini pagi ini adalah kebaikan yang tidak terhingga. Minta Allah Ta'ala akad darajat semua kita ini, dan minta Tuhan himpunkan kita pula sekali di dalam syurga Firdausil A'la bimannihi wa karamih ya arhamar rahimin. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal du'aana
وتقبل صلاتنا وقيامنا وصالح الأعمالنا وصالح الأعمالنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام وأنتم بخير.